Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah diberikan kepada kita, dan kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan juga memberkati perkongsian kita ini, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung daripada pengajian kita yang sebelum ini. Masih lagi kita membincangkan tentang apa yang berkenaan dengan hati di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita telah membincangkan penyakit-penyakit hati, dan juga kita telah mengatakan bahawasanya perlu untuk kita mencari ubat bagi hati kita. Seperti mana kalau fizikal kita sakit, kita makan ubat. Seperti mana kalau kita rasa demam, kita cari ubat dan cari penawar, ya. Maka begitu juga dengan hati kita. Ada hati yang sakit tetapi dia tidak tahu hati dia sakit. Ada hati dia itu ada masalah tetapi dia tidak perasan dan tidak tahu hatinya itu bermasalah. Jadi di dalam kitab ini dia kupaskan supaya kita tahu yang bahawasanya ada tak penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kalau ada, maka kita kena cari ubatnya, ya. Tapi kalau misalnya kita tahu ada tapi kita tak tahu cari ubatnya, atau kita tak cari ubatnya, maka kita akan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita sakit secara fizikal, ia mendekatkan kita dengan Allah. Orang demam, orang sakit, lemah dia, layu dia, ya. Jadi maka dengan itulah dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sakit hati, bukan makin dekat dengan Allah, makin dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nak cari ubatnya tu supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang kalau ada sihat dia tak perasan. Tapi nanti kalau dia sakit, mungkin dah lama dia sihat, setahun mungkin sekali dia sakit. Nanti kalau dia sakit, demam, atau mungkin dia buang-buang air dan sebagainya, lagi-lagi kalau buang-buang air, dia terus lemah sampai layu, pucat, tak mampu nak berjalan, kan. Baru nanti dia rasa dirinya ni dhaif, dia rasa diri dia lemah. Maka barulah waktu tu nanti dia nak cari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak apalah, alhamdulillah dia cari Allah. Okey. Kalau misalnya kalau sakit hati ni, ada rasa sifat sombong, ada rasa sifat bongkak, sifat riak, takabur, sum'ah, ujub. Dia rasa dia ada segalanya, maka dia tak perasan sebenarnya yang ada di dalam hatinya itu tidak lain tidak bukan hanyalah penyakit-penyakit yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga di sini bahawasanya antara cara untuk kita nak menjauhkan daripada penyakit hati, perlu kita jaga fizikal kita dahulu. Maksudnya perlu kita jaga anggota tubuh badan kita dahulu, khususnya anggota yang 7. Anggota yang 7 yang perlu kita jaga, dan merupakan nikmat yang besar Allah berikan kepada setiap umat manusia. Anggota 7 ini adalah kerana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada anggota 7 ni disebabkan oleh salah satu ataupun ketujuh-tujuh anggota ni lah. Seseorang itu Allah masukkan ke dalam syurganya, ataupun Allah humbankan seseorang itu ke dalam api neraka disebabkan oleh salah satu daripada 7 anggota yang disebutkan, ya. Antaranya ialah yang pertama adalah menjaga mata. Nak kena jaga mata kita daripada melihat penglihatan yang tak sewajarnya lah. Nikmat penglihatan sebenarnya. Ada orang ada mata pun tapi tak dapat lihat. Tapi nikmat penglihatan tu kita nak kena jaga.
daripada melihat perkara-perkara yang maksiat, daripada melihat perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Perlu kita jaga. Makin banyak kita lihat, makin hitam hati kita, makin rosak hati kita, makin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kena mengena. Dia kena mengena. Kita sekarang alhamdulillah zaman sekarang ada macam-macam kita boleh tengok dan kita boleh pilih untuk kita tengok. Social media contohnya, Facebook, Instagram, Twitter, kita scroll kan kita boleh pilih apa kita tengok. Kita boleh search lagi apa yang kita nak tengok. Kalau dulu-dulu kita tengok TV, rancangan tu dah ditetapkan. Kadang-kadang ada drama yang kita suka tengok, kita tengok, alamak minggu ni tak ada pula. Kita buat apa? Kita beli surat khabar. Tengok, siap tengok timetable lagi dulu-dulu. Tengok timetable dulu kecil-kecil kita nak tengok cerita Power Ranger contohnya. Tengok pukul berapa dia mainkan. Kita tak boleh pilih. Tapi maknanya kita kena tunggulah. Itu zaman 90-an lah. Sekarang itu jam kita nak tengok, boleh kita tengok. Nak ulang balik pun boleh kita tengok ulang balik. Suka hati kita nak tengok episod berapa, semua kita boleh pilih sendiri. Jadi penglihatan kita itu yang kita nak kena jaga. Yang pertama, penglihatan. Yang kedua adalah telinga kita, menjaga pendengaran kita daripada kita dengar perkara-perkara yang tak elok, daripada kita mendengar perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, seperti umpatan-umpatan orang, fitnah-fitnah, kita lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Perlu kita jauhkan, perlu kita elakkan. Sebab sama juga macam dulu kita dengar radio, sekarang kita boleh pilih apa kita dengar. Lagi-lagi kalau kita tengok contoh YouTube dan sebagainya, kita pilih, kita tengok dan kita dengar. Kalau lagu-lagu dan sebagainya. Jadi kalau eksesif perkara-perkara tersebut ataupun terlalu berlebihan sangat perkara-perkara tersebut, ia lama kelamaan akan merosakkan hati kita. Lama kelamaan akan menghancurkan hati kita yang kita tak perasan sebenarnya. Kenapalah susah dia nak buat baik contohnya. Kenapa dia susah nak dengar tentang nasihat-nasihat dan sebagainya. Mungkin salah satu sebab adalah kerana banyaknya atau berlebihan sangat dalam menonton atau mendengar perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi kalau kita mungkin buka selawat-selawat, buka zikir, buka Quran dan sebagainya, ia akan orang kata secara tak langsung akan mententeramkan hati kita. Sebab tu orang kalau buka Quran, dengar, walaupun bukan dia yang baca, dia dengar saja. Kan kata Nabi SAW, dapat pahala juga kalau pahala dengar kan. Dan bila kita dengar Quran ni, kadang kita rasa tenang. Walau macam mana degil kita, walau macam mana jahat kita, kita jalan dengar, lalu kat depan kedai ada buka baca Quran, lain sikit dia punya perasaan dalam hati kita. Itulah antara mukjizat Al-Quran. Padahal bukan kita yang baca, itu bukan kenal pun siapa yang baca. Hanya saja dengan mendengar bacaan Al-Quran, hati kita tu akan lentur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam, merupakan antara orang yang ganas sangat, orang yang terlalu amat sangat ditakuti. Kerana begitu bengis dia, begitu ganas dia. Tetapi akhirnya dia masuk Islam disebabkan oleh mendengar beberapa potong daripada ayat Al-Quran. Berapa potong daripada ayat Al-Quran. Bukan daripada dakwah yang begitu orang kata agresif dengan dia, tidak. Tapi hanya dengan mendengar beberapa potong ayat Al-Quran, lentur hati dia. Mukjizat Al-Quran. Jadi kita pilih apa yang kita lihat, kita pilih apa yang kita dengar. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas pilihan kita. Jaga mata, jaga telinga, dan juga kita jaga lidah kita. Jaga lidah kita daripada memperkatakan perkara-perkara yang mendatangkan mudarat, daripada kita menyakiti hati orang, daripada kita memaki hamun orang, daripada kita memperkatakan perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Sekarang kita tengok Facebook, kita tengok YouTube, kalau ada berita keluar dekat comment section, Masya Allah, macam-macam kata-kata yang tak masuk akal pun ada juga. Tak masuk akal pun dapat banyak like, yang masuk akal lagi lah. Orang kata dapat sambutan-sambutan, komen-komen yang berbalas dan sebagainya. Tapi semuanya baseless. Maknanya tak berdasar. Kira orang kata buang masa. Jadi kita pilih apa yang kita nak kata. Sebab sekarang kita sekarang tak payah nak cakap pakai lidah kita. Kita type aja. Lidah, kemudian tangan, kita jaga tangan kita, kekuasaan kita. Maknanya apa yang kita dipertanggungjawabkan, kita mesti nak kena jaga.
Contohnya seperti pekerja-pekerja kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Jangan kita salah gunakan kuasa. Jangan kita menganiaya orang-orang yang lain. Jaga tangan kita, jaga perut kita. Pemakanan kita perlu kita jaga. Dan kemudian kemaluan kita, jaga kemaluan kita daripada zina dan sebagainya. Jadi maknanya jaga juga kaki kita ke tempat-tempat yang kita pergi. Semuanya kita boleh pilih, kerana ini adalah 7 anggota yang menyebabkan seseorang itu sama ada dimasukkan dalam syurga Allah atau dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa a'udzubillah min dzalik. Jadi 7 anggota ini, mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, kaki, ini adalah antara nikmat yang besar Allah berikan kepada seseorang hamba. Maka menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, dikatakan bahawa sini nikmat ini ada yang dibahagikan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada 5 jenis nikmat yang disebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi yang pertama sekali adalah harta benda atau kekayaan. Nombor 1, harta benda atau kekayaan ini dianggap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nikmat yang merupakan paling rendah. Maknanya kita punya harta kita, kekayaan kita, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bukan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling rendah. Maka sebab itu kita nak kena dilihat dan kita nak kena tengok apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kita. Jadi bila kita cakap pasal rezeki, kita ingatkan dia duit, ketahuilah bahawasanya duit itu adalah nikmat yang paling rendah sekali. Atau harta kekayaan itu adalah nikmat yang paling rendah. Tak kira berapa besar gaji kita, berapa besar pendapatan kita, itu bukan nikmat yang paling besar. Itu adalah nikmat yang paling rendah. Itu yang kelima. Yang keempat adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ni tidak boleh diukur dan lebih berharga jika dibandingkan dengan nikmat kejayaan ataupun nikmat kekayaan. Nikmat sihat ni sebenarnya lebih berharga daripada nikmat harta yang kita sebutkan tadi. Nikmat kesihatan adalah nikmat yang lebih berharga, yang lebih ada value daripada nikmat kekayaan. Ada orang dia sihat, tetapi dia tak banyak sangat duit. Alhamdulillah, maka dia tu nak kena lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang ada duit pun, maaf cakap, tetapi Allah uji dia dengan sakit yang mudarat, dengan sakit yang kronik dan sebagainya. Jadi duitnya banyak pun tak akan nak buat apa ya. Nak buat apa. Jadi kita nak kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini supaya kita tahulah tahap-tahap nikmat, jenis-jenis nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Yang kelima tu tadi, yang paling bawah, paling rendah sekali adalah nikmat kekayaan ataupun nikmat harta, dan seterusnya adalah nikmat kesihatan. Dan yang seterusnya adalah sempurna anggota tubuh, badan dan panca indera. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lengkapkan tubuh badan kita, panca indera kita. Sebab itulah nikmat ini pula adalah yang lebih tinggi sikit daripada nikmat kesihatan. Maknanya cukup panca indera, boleh lihat, boleh rasa, boleh boleh dengar, boleh bertutur dan sebagainya. Jadi makanya ini adalah nikmat yang satu tingkat lebih atas daripada nikmat kesihatan. Dan kalau naik lagi, nikmat roh ataupun nyawa. Maknanya kita hidup dekat dunia ini, kehidupan kita ni merupakan satu nikmat sendiri. Sebab ada orang Allah tak berikan kehidupan, ada orang Allah tarik nyawa dia dan sebagainya, maka habis nikmatnya semua. Dan yang paling tinggi sekali adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling besar dibandingkan dengan semua nikmat-nikmat yang disebutkan tadi. Jadi nikmat yang pertama sekali adalah nikmat kekayaan dan juga nikmat harta, tetapi dia adalah nikmat yang paling rendah. Kemudian adalah nikmat kesihatan, kemudian adalah nikmat cukup anggota tubuh badan. Ada tangan, ada jari, ada kaki, ada muka, ada mata, telinga, hidung, mulut, rambut dan sebagainya. Nikmat ni. Maka kalau hilang sikit-sikit tu, maka rasa kehilangan nikmat. Berapa ramai orang kita nampak, maaf cakap contoh, kalau misalnya kurang rambut dia, dia pergi treatment tambah rambut contohnya kan. Kalau misalnya dia adalah sana sini dan sebagainya, maka dia akan sedaya upaya untuk nak cantikkan, rapikan. Sebab itu adalah lumrah manusia, nak nampak cantik dan suka kepada kecantikan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala
pun suka kepada kecantikan. Jadi memang lumrah manusia, lumrah kita. Bila kita dah makin tua, bila kita dah makin berumur, nampak rambut pun tinggal 3-4 helai, sedih, teringat dulu zaman muda-muda rambut ada banyak. Tapi itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa Allah tarik sikit kan, sebelum kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, nikmat yang Allah pinjamkan pada kita ni sementara je. Walaupun kita hidup dalam 80-90 tahun, 90 tahun tu kita sementara lah. Sementara, 90 tahun je, temporary. Yang permanent adalah sebenarnya hati kita, iman kita, Islam kita. Itu permanent. Itu bila kita dah meninggal dunia, itulah yang nanti akan jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menaik saksi bahawa pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa yang telah kita amalkan dekat dunia ini. Subhanalladzi khalaqal azwaja, bukan. Ini ayat yang Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Biasa kalau kita baca Yasin, kita jumpa ayat ni. Pada hari yang mana Allah SWT akan menutup mulut-mulut kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kami akan memperkatakan tangan-tangannya. Maknanya amal ibadah kita yang akan naik saksi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, si fulan ni dekat dunia dia banyak sedekah, si fulan dekat dunia dia banyak bantu orang, dia banyak tolong orang, atau dia banyak sakit hati orang. Mulut kita tak boleh cakap, Allah kunci. Nakhtimu ala afwahihim, Allah kunci lidah kita, Allah kunci mulut kita. Dan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita naik saksi. Kita tak boleh cakap, kaki kita yang cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya dengan itu kita cuba sedaya upaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita khianati nikmat Allah. Khususnya yang tadi kita sebutkan, yang 7 tadi, adalah kerana supaya menjaga hati kita. Mudah-mudahan ianya akan menjadikan kita orang yang lebih baik, menjadikan orang yang lebih sempurna daripada sudut iman dan Islam daripada sebelumnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja untuk pada sekarang ini, pada waktu ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesihatan, keafiatan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan insya-Allah jika ada kelapangan waktu, kita akan menyambung pada waktu yang selainnya atau seterusnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.